Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batrisya binti Khairul Naim, nombor pelajar 2020834116 dari kelas AP1154E. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang pengambilan balik tanah berdasarkan satu kajian mengikut Undang-Undang Sivil dan Islam. Baik di Malaysia, pengambilan balik tanah merupakan hak dan kebebasan asasi individu yang tidak boleh disangkal. Hal ini kerana hak seseorang bagi pemilikan tanah terjamin seperti apa yang sudah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Terdapat dua fasa pertama dan fasa kedua. Fasa pertama telah menyatakan bahawa tiada seseorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Hal ini tidaklah bertujuan untuk menghadkan kuasa, tetapi untuk mengisytiharkan kepada semua pihak bahawa mana-mana perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan perlembagaan ianya dianggap tidak sah. Fasa kedua pula menyatakan bahawa tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta dengan paksa dengan tiada papasan yang mencukupi. Hal ini bertujuan bagi membolehkan sesuatu harta itu diambil melalui bayaran papasan sebagai ganti kepada harta yang telah diambil. Salah satu undang-undang yang digubal di bawah peruntukan ini ialah Akta Pengambilan Balik Tanah 1960. Akta ini memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengambil balik harta atau tanah yang diiktiraf mustahak untuk pembangunan negara. Maksudnya tanah-tanah yang diambil atau harta-harta yang diambil itu adalah untuk kegunaan dan pembangunan negara. Peruntukan ini jelas membuktikan bahawa kerajaan mempunyai hak untuk mengambil balik mana-mana tanah atas tujuan awam public purposes dengan bayaran papasan yang setimpal kepada tuan tanah. Undang-Undang Pengambilan Balik Tanah, Akta Pengambilan Balik Tanah 1960 berkuasa pada 13 Oktober 1960 di seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Tujuan utama akta ini diwujudkan ialah untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan pengambilan tanah, penilaian, pampasan yang mesti dikira terhadap pengambilan balik tanah dan perkara yang berkaitan dengannya. Mengikut Nik Abdul Rashid, tujuan akta ini adalah untuk menyelaraskan hal yang membenarkan pihak berkuasa negeri mengambil tanah untuk apa-apa maksud dinyatakan dalam Seksyen 3 akta tersebut. Seterusnya adalah untuk mempercepatkan lagi proses pemberian kuasa kepada pihak berkuasa negeri bagi mengambil hak milik tanah dengan segera. Di Malaysia, kerajaan negeri sahaja yang mempunyai kuasa untuk mengambil balik tanah, manakala kerajaan persekutuan tidak mempunyai kuasa tersebut. Baik, tujuan pengambilan balik tanah ini diadakan adalah yang pertama untuk tujuan kepentingan awam, contohnya untuk pembinaan sekolah, hospital, jalan raya dan sebagainya. Apa-apa tujuan, apa-apa sahaja projek yang adalah untuk kepentingan awam. Seterusnya adalah untuk kegunaan perbadanan, contohnya seperti Lembaga Elektrik Negara, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan dan yang lain-lain, di mana perbadanan ini adalah untuk rancangan kerja yang pada pendapat BBN adalah untuk kemudahan. Tujuan pengambilan balik tanah yang diadakan adalah yang pertama untuk tujuan dan kepentingan awam, contohnya pembinaan projek seperti sekolah, hospital dan jalan raya ataupun mana-mana projek yang tujuannya adalah untuk kepentingan awam. Seterusnya adalah untuk kegunaan perbadanan seperti Lembaga Elektrik Negara ataupun TNB, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan dan perbadanan-perbadanan yang lain di mana perbadanan ini memerlukan tanah untuk rancangan kerja yang pada pendapat PBN adalah untuk kemudahan awam. Dan yang ketiga adalah untuk perlombongan, tempat kediaman, pertanian, perdagangan ataupun perusahaan. Seterusnya adalah acara ataupun proses pengambilan balik tanah. Yang pertama, satu pemberitahuan dalam borang A23 akan diumumkan ataupun disiarkan dalam warta kerajaan. Pemungut ataupun orang yang mengambil tanah hendaklah memberitahu dalam pengumuman awam berhubungan dengan pemberitahuan di atas mengikut keadaan-keadaan dinyatakan dalam Seksyen 52, iaitu salinan pemberitahuan pengisytiharan ataupun dokumen-dokumen 52, iaitu salinan pemberitahuan pengisytiharan ataupun dokumen-dokumen lain hendaklah dihantar ke pejabat tanah jajahan atau kepada pengumuman awam dalam mukim atau bandar di mana tanah itu berada. Hal ini adalah untuk mengisytiharkan kepada orang awam bahawa tanah ini akan diambil oleh kerajaan bagi tujuan-tujuan khusus. Yang kedua, pemungut ataupun orang yang mengambil tanah hendaklah menyediakan dan memajukan kepada pihak berkuasa negeri suatu pelan bagi keseluruhan tanah tersebut. Maksudnya pelan yang disediakan itu adalah pelan tanah tersebut, tanah tersebut diambil atas tujuan apa.
Yang ketiga, apabila PBN telah memutuskan tanah tersebut masuk dalam Seksyen 7, di sini di mana satu perisytiharan atau perhibahan hendaklah dibuat dalam warta kerajaan di dalam borang D27, di mana satu salinan senarai tanah-tanah mengikut borang C hendaklah dimasukkan sebagai satu jadual bersama-sama borang D. Yang keempat, pemunga ataupun pengambil tanah mestilah mengeluarkan satu pemberitahuan kepada orang ramai. Dalam borang E mengikut Seksyen 52 dan hendaklah menetapkan tarikh tetap bagi sesuatu siasatan untuk mendengar tuntutan papasan bagi semua kepentingan di atas tanah tersebut. Dan yang kelima, pengambil tanah hendaklah melakukan satu siasatan terhadap nilaian tanah itu dan hendaklah secepat mungkin menilaikan kadar papasan mengikut pertimbangan yang telah ditetapkan dalam jadual pertama Akta Pengambilan Balik Tanah 1960. Maksudnya, untuk langkah yang kelima ini, orang yang mengambil tanah itu mestilah menetapkan nilaian tanah yang sepatutnya kerana nilai tanah itu mereka akan bayar papasan kepada pemilik tanah. Keenam, selepas segala bayaran papasan telah dilakukan, selepas tuan tanah telah menerima pampasan, maka di sinilah di mana pengambil tanah itu mendapat hak sepenuhnya terhadap tanah yang diambil. Okey, seterusnya kita akan menyentuh kepada prinsip menentukan bayaran papasan bagi sesuatu tanah. Untuk prinsip ini saya akan ringkaskan secara umumnya, papasan yang akan dibayar kepada tuan tanah ataupun papasan yang akan diterima oleh tuan tanah itu mestilah berdasarkan konsep apa yang hilang itulah apa yang dia akan dapat. Tiada istilah konsep mengalami kerugian ataupun akan mendapat keuntungan. Apa yang dihilang itulah apa yang akan digantikan. Seterusnya, kita akan menyentuh kepada pengambilan balik tanah dalam Islam. Jika menurut Dr. Abdul Hamid Mutawalli, hak milik harta dalam Islam adalah tidak mutlak. Hak milik harta itu merupakan wazifah ijtimaiyah, artinya pemilik-pemiliknya tidak bebas menggunakan harta itu mengikut hawa nafsunya, maka hendaklah ia gunakan hartanya untuk kepentingan masyarakat ataupun kepentingan dirinya tanpa membahayakan orang lain dan dalam batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, saya akan menyentuh sedikit tentang konsep tahdid al-milkiyah dan al-ta'mim. Bagi tahdid al-milkiyah ni, dia bermaksud kerajaan yang menetapkan had paling maksimum yang boleh dimiliki oleh seseorang ataupun keluarga terhadap harta, sama ada harta alih ataupun harta yang tidak boleh alih. Maksudnya, apabila kerajaan menetapkan had dan batasan kepada seseorang ataupun individu, maksudnya semua orang akan mendapat hak yang sama dan tiada yang akan mendapat tiada yang disisirkan. Okey, seterusnya al-ta'mim. Al-ta'mim ni pula apabila kerajaan kepada sesuatu negara ingin mengambil harta daripada seseorang ataupun satu kumpulan, kerajaan mestilah membayar pampasan kepada seseorang ataupun kepada kumpulan tersebut dengan bayaran pampasan yang sewajarnya. Sekiranya tiada bayaran pampasan yang dilakukan, maka ianya dikira mengambil balik dengan paksa ataupun rampasan ataupun musa'darah. Sekian sahaja daripada saya, Barisha binti Naim dari kelas AP 1154A. Terima kasih.